Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹平安。 Saat ini sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. 在我们聆听主的话语之前，让我们低头一同祷告。 Tuhan Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. 赐恩福的神，感谢你对我们日日夜夜的忠实和赐福于我们。 Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, dan Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sampai dengan saat ini. 主已经与我们同在，而且给我们种种的恩福。 Dan saat ini Tuhan, ketika kami bisa duduk diam mendengar akan kebenaran firman Tuhan diberitakan, itu juga adalah kebaikan dari Tuhan. 此时我们可以坐下来，安静的聆听你的话语，这也是你的恩典之一。 Dan biarlah Tuhan saat ini ketika kami sudah menerima kebaikan Tuhan, kami pun juga bisa meresponi kebaikan Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. 因为我们既然已经领受了你的恩福，我们也可以正确的回应你的话语。 Tolong kami supaya kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberitakan. 求主帮助我们，可以专注的聆听你的话语。 Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. 求圣灵帮助我们理解今天的神的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. 我们打开今天的经节，有以赛亚书9章第6到7节。 Tema kita hari ini adalah tentang Raja Damai. 我们今天的主题是和平之君。 Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita. 我为大家读今天的经文。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 以赛亚书第9章第6到7节说到：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他的名称为奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan berbicara tentang Raja Damai. 弟兄姐妹们，当我们谈起和平的君， Saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya ketika saya harus mendamaikan anak-anak saya yang lagi berantem rebutan mainan. 我要分享一下我的亲身经历，就是我要和解我2个在吵架的孩子。 Jadi biasa kalau anak-anak masih kecil begitu, ketika mereka bermain satu mainan, mereka pasti akan berebut dengan saudaranya. 通常如果孩子还小的时候，他们如果有一个玩具很想玩的话，就会在那边争吵，抢 Yang 来 satu 抢 tarik, 去。 yang satu tarik, ini mainan saya. 一个在一边拉着，这是我的。 Adiknya nggak mau kalah, bukan ini punya saya. 他的妹妹也不肯认输，不，这是我的。 Akhirnya terjadilah keributan di situ. 结果就发生冲突争吵， Yang kecil nangis, 小的哭， yang besar teriak-teriak marah-marah. Apaan sih ini adik, mainan aku direbut-rebutin. 大的就大喊大叫：“你搞什么？这是我的玩具，还跟我争！” Di tengah situasi yang begitu ribut dan chaos itu, 在这个争吵的情况当中， saya diharuskan menjadi pendamai buat Oh. mereka. 在那边就要当一个中保。 Dan apa yang saya lakukan untuk bisa mendamaikan mereka? 那我怎么去让他们和解呢？ Cara yang paling instan adalah saya mengancam mereka. 最容易的方法就是我威胁他们： Saya ancam, kalau kalian ribut terus, mainannya papa ambil. 如果你们再继续吵，我就把你们的玩具没收。 Dan ternyata cara ini paling ampuh Bapak Ibu. 原来这种方法最有效。 Setelah saya bilang begitu, semua keributan itu menjadi tenang dan damai-damai saja. 我威胁他们之后，一切都安然无恙，非常的和平。
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kaitan tentang bicara damai, berbicara tentang Raja Damai ini. 弟兄姐妹们，当我们谈起和平的君， Di dalam kehidupan kita seringkali memahami damai itu sebagai sesuatu hal yang begitu sempit. 我们其实对和平的定义非常的狭隘。 Banyak orang memahami bahwa damai itu berarti tidak ada konflik yang terjadi. 很多人误解，如果和平表示没有冲突， Damai itu artinya ketika semua baik-baik saja di dalam kehidupan ini. 在我们生活里一切都安然无恙。 Dan berbagai cara akan dilakukan supaya damai itu bisa terwujud atau terjadi di dalam kehidupan kita. 我们可以付出任何的事，让它可以实践在我们的生命当中。 Dan salah satu yang tadi saya lakukan adalah dengan cara mengancam anak-anak saya supaya mereka bisa berdamai. 在我的情况而言，我就威胁我的孩子，让他们可以和解。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesalahan memahami bahwa damai itu adalah tanpa konflik, itu adalah sesuatu yang manusiawi. 其实，当我们误解和平就是毫无冲突，那个其实是人之常情。 Kesalahan memahami damai yang begitu sempit ini bukan berarti kita menjadi berdosa. 不过，那种误解不表示我们是有罪的。 Tetapi ketika dengan pemahaman damai yang begitu sempit ini, lalu manusia berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan, 但在这个狭隘的定义当中，我们试着把它应用到我们的生活当中。 lalu setelah diaplikasikan lalu membuat kesimpulan, dan di sini bisa menjadi sebuah kesimpulan yang salah. 然后我们又做出一个错误的总结， Karena banyak orang yang mengatakan begini, ketika damai itu tidak ada, damai yang tanpa konflik itu tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. 他们需要一个结论，因为那种没有冲突的和平不存在，因此神也不存在，那是错误的。 Karena kita begitu sempit memahami tentang damai itu. 因为我们对和平有一个狭隘而且错误的定义。 Oleh karena itu, kita mau sama-sama belajar melihat dari kebenaran Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6 untuk memahami apa itu makna damai yang sesungguhnya. 因此，我们要去读以赛亚书第9章6到7节，以深深了解什么是真正的和平。 Karena pemahaman tentang damai yang begitu sempit ini pun Yesus juga pernah mengkritik, mengoreksi pemahaman tentang damai yang sempit ini. 因为其实耶稣也曾经对那狭隘的定义做出纠正。 Kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat yang ke-34, saya akan bacakan firman Tuhan ini, Matius 10 ayat 34, Yesus berkata demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 耶稣纠正他们说，在马太福音10章第34节，你们不要想我来这是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。 Tentu saja pemahaman tentang damai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang damai dalam arti yang luas, yang bukan damai yang begitu sempit itu. 当然，这是神对和平的比较广的定义，不是狭隘的定义。 Saat ini saya mau mengajak kita melihat dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. 此时，我要邀请大家阅读以赛亚书第9章6到7节。 Bagi pembaca kitab Yesaya mula-mula, pastilah mereka akan memahami tentang hadirnya Raja Damai ini sebagai sebuah kedamaian di dalam konteks politik atau konteks peperangan. 对初期的读者，他们可以理解这位和平之君的存在，就是以政治背景为主。 Kondisi bangsa Israel pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Asyur dan mereka berharap bahwa penjajahan itu bisa berlalu dan damai sejahtera itu hadir. 当时以色列人被亚述民族所统治，所以他们希望在他们当中有和平可以降临。 Apalagi ketika mereka membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 ini dijanjikan seorang juru selamat yang akan mendatangkan damai itu di tengah-tengah bangsa Israel. 而且在以赛亚书第9章5到6节，神应许他们有一个救主会降临在他们当中，赐给他们平安。 Tetapi saat ini saya mau mengajak kita melihat dua kebenaran yang lebih dalam lagi tentang makna bahwa kita tidak hanya bisa memahami kedamaian ini sebagai di dalam konteks politik saja. 但是呢，我们要更深入的了解5到6节，因为我们不能用政治的场景去应用这个经文，而且对和平下定义。 Tapi saya mau mengajak kita melihat Yesaya pasal 9 ini supaya kita bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang damai yang dimaksud oleh Allah itu sendiri di dalam kehidupan di dunia ini. 那我们经过这些经节，可以了解神对这世界的和平有什么理解、什么定义。
Dari teks ini ada dua kebenaran yang bisa kita pelajari bersama. 在这个经文，我们可以学习两个真理。 Yang pertama adalah bicara tentang sosok juru selamat dari bangsa Israel ini. 我们就谈起一位个体，他是以色列人的救主。 Bapak Ibu yang terkasih, memahami teks Yesaya pasal 9 ini mesti dipahami sebagai sebuah nubuatan yang dilihat dan dipahami dari struktur teks bahasa Ibrani itu sendiri atau teks itu dituliskan mula-mula. 所以，当我们看这个句子的时候，我们要以希腊文的结构来了解，这个是一个预言。 Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris, kata lahir dan kata lahir untuk seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan untuk kita muncul di dalam bentuk past tense atau perfect tense. 因为如果在印尼文和英文有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，是以过去式和完成式写的。 Sehingga memunculkan pemahaman bahwa sosok juru selamat ini sudah hadir. 所以让人家以为这位救主已经在他们当中已经来到世上。 Kalau kita memperhatikan struktur bahasa Ibrani, kedua kata ini memang menggunakan dua tenses yang berbeda dan kedua tenses ini memang betul di dalam bentuk perfect. 但是如果我们看它的希伯来文的话，它们是有两个时态，那就是过去式和完成式。 Tetapi di dalam bahasa Ibrani, tenses perfect ini tidak hanya memiliki makna menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, 但是如果在希伯来文，这个过去式不只是说在过去已经完成的一件事， tetapi tenses perfect di dalam Ibrani ini juga bisa memiliki makna, ini artinya adalah sebuah kepastian atau sebuah ketetapan. 而这个完成式呢，是来表明它是有一个确信的事。 Jadi ketika kita membaca sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, semua itu akan pasti terjadi. 所以，当我们阅读因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，那表示那个确然的一定会发生。 Tetapi bangsa Israel di dalam ketika memahami kata ini, mereka tahu bahwa sosok ini belum hadir ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka. 但是，身为以色列人，他们阅读这个经文的时候，他们知道说，这一位救主还没有降临在他们当中。 Mereka hanya tahu bahwa sosok juru selamat ini pasti akan hadir, akan diberikan kepada mereka. 他们知道说，这一位救主将会被赐给他们，将会降临到他们当中。 Jadi mereka memahami teks ini sebagai sebuah nubuatan, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. 所以他们把这个经文理解成一个预言，将来会发生，而且会确然发生的一件事。 Dari ayat 6 mempertegas bahwa ayat ini sebetulnya adalah sebuah nubuatan. 在第6节又在强调，这其实是一个预言。 Di mana di ayat ke-6 saya bacakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 在中文是第7节，他说到万世之耶和华的热心必成就这事。 Kata kerja melakukan di dalam bahasa aslinya adalah di dalam bentuk imperfect. 那在希腊文中，必成就这事其实是一个未完成式写的。 Yang artinya bahwa sosok juru selamat ini sosok juru selamat ini belum datang dan masih akan datang di masa yang akan 在 datang. 这个时态当中，那表明这位救主还没有来，但是在未来他会降临到以色列人当中。 Seperti apa sosok juru selamat yang akan dihadirkan atau yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel? 那这位救主是怎样的一个个体呢？神会赐怎样的一位救主给以色列人呢？ Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa juru selamat ini adalah akan menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. 那神就说，这位救主会是一位奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。 Dan Bapak Ibu, bagi pembaca saat ini, bagi kita tahu bahwa janji akan juru selamat ini sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. 那我们当今的基督徒，我们知道这个预言已经在基督耶稣身上落实了。 Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. 奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君，指的就是耶稣基督这位个体。 Dan saat ini ketika kita berbicara tentang Raja Damai, jelas Raja Damai ini juga menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang akan berkuasa menjadi Raja dan akan mendatangkan damai untuk umatnya. 那这位和平的君也是为他的子民不仅掌权，也会把和平降在他们当中。
Namun damai seperti apa yang akan Yesus hadirkan di dalam pemerintahannya ini? 那是哪一种和平？它会带来哪一种和平到他的子民当中呢？ Apalagi kalau kita masih ingat Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 10 ayat 34 bahwa dia datang bukan untuk membawa damai namun membawa pedang. 尤其是我们知道耶稣已经说到，他来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。 Dan inilah poin kedua yang akan kita pelajari bersama, bicara tentang hakikat atau natur dari damai yang akan dibawa oleh Raja Damai itu. 这是我们要讨论的第二件事，就是那和平的君将带来的和平的本质。 Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ditulis dengan jelas hakikat atau natur damai yang akan dihadirkan oleh Raja Damai tersebut. 在以赛亚书第9章第7节已经说明，他带的和平的本质是什么。 Memang ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita kurang bisa melihat akan hakikat atau natur dari damai yang dimaksud oleh Raja Damai ini. 虽然说在第7节我们难以理解这个和平的本质在印尼文是什么意思， Tapi saya mau mencoba menolong menerjemahkan ayat yang ke-6 ini dari bahasa aslinya. 但是我要从原文试着去解释这个经文， Dan ini mempunyai sebuah pengertian demikian. 它有这样的一个理解。 Damai sejahtera itu bersifat kekal atau tidak akan berkesudahan dan akan dibangun di atas tahta Daud dan kerajaannya, dan dalam bentuk apa? Di dalam bentuk keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. 那这个和平呢是永恒的，而且是建在大卫的宝座上，而且呢它是以公平公义来建立的。 Jadi dengan pemahaman atas natur damai yang dimaksud atau dijanjikan Allah, makanya dari ayat 6 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa damai yang sejati atau damai yang sepenuh-penuhnya adalah ketika keadilan dan kebenaran itu bisa ditegakkan. 所以从神的应许的和平的本质看上，那我们知道说，这个和平是靠公平公义建立而形成的。 Saya mau mengajak kita memahami tentang maksud dari perkataan ini. 我要邀请大家去理解这所说的是什么意思。 Kalau kita melihat bahwa tiadanya damai atau ketika muncul pertikaian atau kekacauan atau peperangan, kegelisahan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. 当我们生命有冲突、动荡、焦虑、不安的时候， Sebetulnya itu semua bisa terjadi karena apa? Karena tiadanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. 为什么会发生在我们生命中？因为没有被建立的公平和公义。 Saya mau mengajak kita juga melihat di dalam bagian firman Tuhan. 我要邀请大家看一下神的话语。 Bahwa dosa sebagai awal dari kekacauan di dunia ini berawal dari apa? Dari iblis yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. 罪呢，就是导致世界混乱的根源，那是由撒旦扭曲神的话语来开始的。 Lalu ketika kita melihat di dalam Alkitab peperangan, kekacauan yang terjadi di dalam kerajaan Israel dan bahkan sampai di dalam kitab Yesaya ini bangsa Israel diduduki oleh bangsa Asyur. 那我们看以色列民族的战乱动荡，在此时呢，他们是被亚述人所占领。 Itu semua terjadi karena raja-raja di Israel itu tidak menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam pemerintahan mereka. 那是因为当时的以色列国王并没有建立公平公义。 Dan saat ini ketika saya mau mengajak kita untuk mengevaluasi makna tentang damai itu adalah hadirnya keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita, di dalam mengevaluasi kehidupan kita. 那如果我们在生命里有和平，是因为公平公义有得以建立在我们的生命当中。 Dalam hati kita ketika kita tidak sedang hidup dalam kebenaran atau keadilan, pastilah akan muncul perasaan di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. 当我们生命里没有公平公义，那我们就没有办法感受到平安。 Sama seperti kisah tentang dua anak saya yang tadi berantem, rebutan mainan. 就像我那吵架的那2个孩子， Solusi saya untuk menenangkan atau mendamaikan mereka berantem adalah solusi yang tanpa keadilan dan kebenaran. 我的解决方法其实是没有公平公义在其内的。 Saya hanya mengutamakan kuasa saya untuk bisa menenangkan atau mendamaikan situasi saat itu. 我只是靠我的权势，让他们有暂时的和解。
Tetapi seharusnya adil dan benar adalah saya harus menolong anak-anak itu mengerti, memahami duduk persoalan kenapa mereka bisa berebut mainan itu. 其实呢，如果公平公义对待的话，我应该要帮助我的孩子去了解他们问题的根源是什么。 Apa yang saya lakukan secara instan memang kelihatan membawa damai. Anak saya bisa berdamai. 我当时临时所做的，其实可以带来一个短暂的和平。 Tapi sebetulnya tidak ada damai yang sejati di dalam relasi dari dua anak saya dan juga termasuk saya sebetulnya. 但是其实那两个孩子当中的关系和我和他们的关系，并不存在真正的和平。 Karena ketika keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan, damai itu pasti tidak akan pernah hadir di dalam kehidupan kita. 因为当公平公义建立在我们当中，我们的生命就有和平。 Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, damai dalam pemahaman luas adalah tentang keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. 所以和平在广义当中呢，就是被建立的公平和公义或真理。 Dan inilah yang memberikan ketenangan dan sebetulnya memberikan rasa aman di dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia di dunia ini. 那种和平带给我们保障和安全感。 Lukas 2 ayat yang ke-14 mencatat demikian. 路加福音第2章14节说到。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜爱的人。 Teks ini jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sang pembawa damai itu. 所以我们可以看到，在这个经文当中，耶稣就是那位带和平的中保。 Dan kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Yesus, dia menunjukkan dan mempraktekkan apa itu damai di dalam kepemimpinannya. 那我们可以看到，在耶稣的生命里，当他带领、领导他的门徒们，其实我们他已经彰显了，而且实现了那真正的和平。 Yesus sendiri pernah berkata bahwa dia adalah gembala yang memberikan rasa aman bagi domba-dombanya. 耶稣本身已经说了，他就是那位牧者，给他的羊安全感的那位牧者。 Bagaimana rasa aman itu bisa diberikan kepada umat Israel? 那他怎么把那种安全感赐给以色列人呢？ Yaitu melalui Yesus yang pasang badan untuk menghadapi para pemimpin Israel pada saat itu yang berusaha mencari keuntungan dari umat Israel. 那就是耶稣去保护那些以色列人，保护他们，针对那些从他们谋利的那些领袖，以色列人领袖们。 Dalam kitab Injil kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus memang tidak mendatangkan damai yang tanpa konflik itu. 所以我们在福音书当中可以看到，其实耶稣并没有带来那种没有冲突的和平。 Karena kita bisa melihat bagaimana Yesus berkonflik begitu banyak dengan para pemimpin agama di Israel pada saat itu. 因为我们可以看到，耶稣和当时的以色列人宗教领袖有那么多的冲突。 Tetapi bagi umat Israel, kehadiran Yesus ketika Yesus bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, itu memberikan damai bagi seluruh umat Israel. 但是对以色列整个民族来说，当耶稣建立了公平和公义，他就带来了那真正的和平。 Bahwa setidaknya umat Israel bisa dengan tenang mempercayakan hidup mereka, diri mereka kepada seorang pemimpin yang benar-benar adil dan benar itu di dalam 因为 kehidupannya. 当时以色列人就可以把他们的生命交托在一个真正的君主和平的王。 Kehadiran Yesus mendatangkan damai yang selama ini umat Israel tidak pernah dapatkan. 耶稣的降临带给以色列人他们从所未尝过或经历的和平。 Karena para pemimpin Israel di dalam perjanjian lama mereka tidak pernah menegakkan kebenaran dan keadilan. 因为以色列人的领袖在旧约当中，他们没有过去建立公平公义。 Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama bagaimana raja-raja itu begitu korup dan mereka tidak cinta Tuhan. 我们可以看到当时的以色列王是多么腐败，而且不爱神。 Sehingga Nabi Amos, Nabi Hosea dan banyak nabi yang lain harus menegur para raja ini. 以至于何西亚和阿摩斯那些先知需要去斥责那些国王。 Atau di dalam perjanjian baru kita juga melihat pemimpin bangsa Israel yaitu para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka pun tidak menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. 甚至在新约当中，我们可以看到那些宗教领袖，例如那些法利赛人和文士，他们也没有建立公平公义， Sehingga Yesus pun harus menegur mereka dengan keras. 以致耶稣也必须严厉的斥责他们。
Jemaat Tuhan yang terkasih, dari pemahaman tentang Raja Damai ini ada 2 aplikasi yang bisa kita dapat atau kita terapkan di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹们，了解了和平的君，我们就可以想我们怎么应用这个真理在我们的生命当中。有2种方法。 Yang pertama adalah bahwa damai yang sejati itu adalah ada di dalam diri Yesus Kristus. 第一就是那个和平，真正的和平源自于耶稣基督， Karena hanya di dalam Yesus kita bisa berdamai dengan Allah. 因为唯有在基督里，我们可以和神和解。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadilan dan kebenaran itu juga ditegakkan di dalam kehidupan Yesus ketika menyelamatkan umatnya. 我们可以看到，当耶稣拯救他的子民的时候，那个公平公义其实有被建立的。 Saya mau menggambarkannya demikian Bapak Ibu. 我可以这么解释： Allah dan manusia ada konflik, ada permusuhan karena adanya dosa. 因为罪，神和人是敌对的； Allah dan manusia tidak pernah bisa berdamai karena adanya dosa ini. 因为罪，人和神是无法和解的。 Allah yang kudus tidak bisa serta-merta datang kepada manusia yang berdosa. 圣洁的神没有办法降临到人当中， Karena di dalam konsep keadilan dan kebenaran, dosa itu harus diselesaikan, harus ada penghukuman. 因为在神的眼里，在公平公义的角度里，如果有罪，就必须有刑罚。 Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah ingin supaya manusia dan Allah bisa berdamai. 但是因为神爱世人，神要神和人和解， Tetapi supaya berdamai harus ada dosa yang diselesaikan terlebih dahulu. 但是起初呢，要先解决罪这个问题， Dan Allah harus menyelesaikannya di dalam keadilan dan kebenaran. 而且是在公平公义的框架下解决。 Yang namanya adil dan benar itu tidak bisa serta-merta dosa yang seharusnya dihukum, lalu kita ampuni begitu saja tanpa ada hukuman. Setuju ya Bapak Ibu? 你们同意吗？如果在公平公义的定义下，如果有罪，我们没有办法就这样释放，一定要有刑罚，是不是？ Kalau adil dan benar, kalau ada kesalahan berarti tetap harus dihukum. 如果公平和公义，如果有罪，一定要受罚，对不对？ Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, 但是因为神非常的爱世人， maka dia tetap terus mau menyelamatkan kita, dan dia melakukan cara seperti ini, yaitu dengan cara mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini. 但是因为神那么的爱世人，他就派遣了耶稣来到世上。 Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. 耶稣来到世上，为了被钉在十字架。 Apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib memberikan 3 karya buat kita. 神在十字架上的作为，给我们3个事。 Yang pertama, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus atau menanggung hukuman dosa yang seharusnya dijalani oleh manusia. 第一，耶稣被钉在十字架，是为了要赎罪，本来是我们应该承担的刑罚，他为我们承担。 Hukuman atas dosa tetap dilakukan, tetapi karena ada kasih Allah, hukuman itu tidak harus ditanggung oleh manusia, tetapi ditanggungkan kepada Yesus Kristus. 神仍然执行他的刑罚，但是他把那些刑罚处分都降在耶稣身上，由他来承担，我们不需要再承担那个刑罚。 Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Yesus dengan mati di atas kayu salib juga memberikan dampak kepada kita. Kita memiliki status yang baru, yaitu kita dibenarkan di hadapan Allah. 因为耶稣在十字架上完成了他的大作为，因此我们可以称义。 Arti kata benar berarti bahwa sebetulnya diri kita sebetulnya tidak benar, tetapi kita dibenarkan. Karena siapa? Karena ada Yesus Kristus. 所以呢，在身份上，其实我们并不是公义的，但是因为有基督，因此我们在状态上，在我们的身份上是称义的。 Sehingga kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hanya memberikan penebusan, tetapi juga memberikan pembenaran buat setiap kita bahwa kita statusnya saat ini dibenarkan di hadapan Allah. 所以耶稣在十字
被钉在十字架，不只是救赎了我们，也让我们的身份因而称义。 Dan pembenaran inilah yang membawa kita kepada karya yang ketiga, yaitu pendamaian antara kita dengan Allah Bapa kita. 因为我们称义，因此我们可以和我们的天父可以和解。 Satu karya Kristus di atas kayu salib berdampak kepada tiga hal ini. 所以神一个在十字架上的大功，影响了这三件事： Penebusan, pembenaran, dan pendamaian. 救赎、称义、和解。 Allah menyelesaikan masalah dosa di dalam keadilan dan kebenaran dan di dalam kasih-Nya. 神在他的公平、公义和爱当中，已经解决了罪这个大问题。 Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa memperoleh damai yang sejati itu di dalam kehidupan kita. 因此，弟兄姐妹们，我们就这样获得了那真正的和平在我们的生命当中。 Mari kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai pribadi yang berdaulat di dalam hati kita. 用我们接受主耶稣成为在我们心里掌主权的那位神。 Mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan membiarkan Raja Damai itu bertahta di dalam hati kita. 让我们敞开的我们的心，让那位和平的君在我们的心的宝座当王。 Karena hanya dengan Raja Damai yang bertahta di dalam hati kita, disitulah kita bisa hidup adil dan benar di dalam kehidupan kita. 因为唯有那和平的君在我们的心的宝座称王，我们才可以尝到那公平、公义和真正的和平。 Dan dengan hidup adil dan benar itu akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita. 那我们依着公平、公义的方式生活，我们的生活就可以有尝试到真正的和平。 Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 ini. 那我们第二件可以学习到的是， Damai itu adalah bicara tentang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. 所谓的和平是生活在公平和公义当中。 Ketika kita sudah menerima damai yang sejati itu di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, 当我们经历了、接受了由耶稣赐的真正的公平和公义之后， maka seharusnya sebagai orang percaya kita mesti hidup di dalam keadilan dan kebenaran itu. 那称为信徒，我们应该要活在那公平和公义之内。 Di dalam setiap praktek kehidupan keseharian kita, kita mesti harus mempraktekkan keadilan dan kebenaran itu. 在我们的日常生活中，我们要实践公平和公义。 Keadilan dan kebenaran di dalam bisnis kita, di dalam relasi kita bersama dengan anak kita atau pasangan kita, atau bahkan di dalam gereja kita. 无论在商场和我们的孩子相处，或者在教堂里面，我们都要去执行公平公义。 Mari kita sebagai pengusaha, kita bisa mempraktekkan adil dan benar ketika kita memberikan gaji kepada karyawan kita. 当我们发薪资的时候，身为企业家，我们要落实到、实践到公平公义。 Adil dan benar itu artinya sesuai dengan porsi pekerjaan dari karyawan kita dan juga sesuai dengan hukum yang diatur oleh negara kita. 那就是表示我们按他们的工作，还有我依法去颁发他们的薪资。 Jangan sampai sebagai seorang businessman kita memberikan gaji kepada karyawan di bawah UMR. 不要让我们身为企业家，发薪资的时候比国家所定的最低薪资发薪资给我们的职员，那是太不应该了。 Bapak Ibu, ketika kita sebagai businessman mengerjakan bisnis kita dengan adil dan benar, kita pasti akan merasakan damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kita. 当我们在日常生活中实现公平公义，身为企业家或商人，那真正的和平会降临到我们的生命当中。 Karena kita tidak perlu takut lagi dengan aturan-aturan hukum yang kita langgar ketika kita berbisnis. 因为我们做生意的时候，我们不会再担心我们有没有违法， Ataupun juga mungkin kita tidak perlu takut ketika PPN 12% saat ini tahun depan akan mulai diterapkan. 或者怕人家有没有追查我们有没有缴那12%的增值税。 Ketika kita berpikir gimana ya caranya supaya bisa PPN 12% ini tidak merugikan perusahaan saya, itu menjadi membuat kita begitu takut dengan bisnis ke depan. 我们有时候想的太多，那担心那12%的税会让我们吃亏。 Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita tetap bisa hidup di dalam keadilan dan kebenaran itu, yaitu kita tetap menjalani apa yang menjadi aturan pemerintah dengan taat, dengan tunduk, dengan adil, dengan benar,
maka damai sejahtera itu pasti akan hadir dalam kehidupan kita. 但我相信，如果我们公平公义的去遵行国家的法律，那我相信，那真正的和平会临到我们当中。 Mungkin keuntungan kita dari bisnis akan semakin lebih kecil karena PPN 12% ini. Tapi Yesus. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang lain. 也许说我们的利润会降低，因为我们要缴那12%的增值税，但是我相信神的恩典是够我们用的，他会赐给我们另外一方面的恩典。 Ataupun mungkin juga di dalam ketika kita berbisnis, ketika kita menjalankan perusahaan kita punya kadangkala tergoda untuk membuat 2 laporan pembukuan ganda. 有时候我们做生意的时候啊，我们被引诱要做2份会计的报表。 Banyak alasan ketika kita melakukan pembukuan ganda ini supaya kita tidak dipersulit. 那会让我们更复杂。 Tetapi justru ketika kita membuat pembukuan ganda ini, justru itu akan semakin mempersulit sebetulnya bisnis kita di masa yang akan datang. 而且未来可能会干扰到我们的商务。 Tapi ketika kita mengerjakan bisnis kita di dalam keadilan dan kebenaran, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. 那我相信，当我们公平公义的实践，在我们的商业里，那我相信，那真正的和平会临到我们当中。 Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak contoh di mana kita bisa mengaplikasikan keadilan dan kebenaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. 弟兄姐妹们，其实有很多方式，我们可以把公平公义应用到我们的生活的每一个方面。 Tapi biarlah selalu kita terus diingatkan bahwa Allah sebagai penguasa di dalam kehidupan kita, Dia sudah meneladankan keadilan dan kebenaran itu. 但愿我们被提醒，那掌权我们生命的神，他其实已经做了一个公平公义的模范。 Allah yang berkuasa itu pun hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Sehingga itu bukan suatu kemustahilan untuk kita bisa hidup di dalam keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. 那掌权的神也活在公平公义当中，因此我们只需要效法他，那是有可能实践的。 Jemaat yang terkasih, supaya damai yang sejati ini sungguh-sungguh bisa terwujud di atas dunia. 弟兄姐妹们，如果我们要公平公义实践在世界里， Ada satu hal penting yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan. 有一件事我们必须做， Yaitu kita memberitakan Injil tentang Yesus Kristus ini. 那就是我们要传基督的福音， Supaya semua orang bisa di dalam hati mereka bisa bertata Raja Damai yang sejati itu di dalam hati mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. 让每一个人都可以有和平的君在他们的心中掌权，称王， Supaya keadilan dan kebenaran itu benar-benar bisa terwujud. 让这公平公义确确实实的实践在我们当中。 Karena sekali lagi Bapak Ibu, keadilan dan kebenaran itu tidak akan pernah benar-benar bisa kita wujudkan dengan usaha kita sendiri. 因为弟兄姐妹们，如果靠我们自己的努力，我们没有办法实现公平公义。 Keadilan dan kebenaran itu hanya bisa terwujud kalau ada Yesus yang bertahta di dalam hati kita. 唯有耶稣在我们心里掌权的时候，我们才有办法，才有能力去实践公平和公义。 Saat ini biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam keadilan dan kebenaran. 此刻，愿神的话语再次提醒我们，愿我们活在公平和公义里， Supaya damai sejahtera dari Allah itu bisa hadir di dalam dunia kita saat ini. 以至于那和平的君的真正的和平可以降临到这个世界上。 Mari kita terus memberitakan bahwa Yesus adalah Raja Damai di dalam kehidupan setiap umat manusia. 因为我们再次被提醒，神就是耶稣基督，就是那和平的君，来到我们当中。 Mari kita angkat kepala, kita berdoa. 愿我们一同祷告。 Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. 天父，我们感谢你今天赐给我们的话语， Firman yang boleh terus mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam keadilan dan kebenaran. 你的话语再次提醒我们要活在公平和公义或真理当中。 Karena di dalam keadilan dan kebenaran itulah akan hadir damai yang sejati itu. 因为唯有在那个公平和公义当中，真正的和平可以降临到我们当中。 Kami bersyukur Allah sudah menunjukkan teladan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami umat manusia. 我们也感谢耶稣基督已经做了公平公义的典范，让我们可以效法。
Dan saat ini kami berdoa memohon Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi agen-agen yang menyatakan keadilan dan kebenaran di dunia ini. 我们也求主帮助，让我们每个人都可以成为彰显公平公义于世界里。 Walaupun sulit, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melalui Yesus Kristus akan memampukan setiap kami. 虽然不容易，但我们相信，借着耶稣基督赐给我们能力，我们才可以实现公平公义。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。